Okay, just mute this one first. Okay. Alright. Assalamualaikum and a very good morning to all of you. So, this video will be on, what is it again? I forgot already. The lesson that we did on, when was it? Thursday 15th. Yeah, 15th of October. Captain ada suruh buat kerja 15 October itu. Okay, on the 15th I asked you to do something, which is, if I'm not mistaken, let me check. Alright, this work right here. Okay, this one I'm using 5 pinta, but you are doing the same work for 5 pinta and also 6 pinta. You guys are doing the same work. This one, yeah, like this for 5 pinta, and then we have here this one for 6 pinta. But apparently 6 pinta 12 orang dah hantar dah. Okay, yang misi ni jangan risau, walaupun nama kamu keluar misi sebab kamu hantar lambat kan, tapi kerja tu ada. Contoh macam dalam Mirza, I think dalam Mirza dah hantar dah rasanya. Let me check. No grade, but no mind. Walaupun kat sini dia tak keluar, but if I check here, dia akan keluar lah. Okay, see responses, so dia akan keluar macam ni, right? So these are all your responses. So namanya kat sini, let's look at one by one individual. Okay, so let's see Muhammad Mirza Syami. So dia keluar kat sini lah, dia keluar all of ni. So I have your marks lah. Okay, so supposedly you pun ada markah you juga. This is for me lah, mostly is for me, right? For 6 pinta and also for 5 pinta. Yang ni yang set 6 pinta punya, yang 5 pinta pun ada set juga. Okay, never mind about that. Okay, so kamu dah buat, kebanyakannya dah buat. Tapi kalau kamu perasan, ramai lagi kawan kamu yang belum lagi masuk GC tau. So please tell them suruh masuk. I had to share the code kan baru-baru ni for 5 pinta as well as for 6 pinta. So please make sure that kamu masuk lah. Kamu mana masuk dah pun, kamu pastikan kawan kamu yang classmate kamu mana yang belum masuk lagi tu, suruh dia masuk. Okay, give me a moment. Taking a sip of my coffee and let's get into it. Okay, so the other day you guys did that work on this one. Okay, this work, same question, right? Set A, section 1, Johor 2016. Dia bukan soalan apa, bukan soalan what do you call it? Dia bukan soalan exam though actually, this one. Walaupun format exam, but actually it's soalan revision 2016 ni, soalan pula kaji lah, modul daripada modul yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor kalau tak silap, but it's good. Okay, so those questions are from there lah. Okay, alright, so without further ado, let's jump straight into it. Okay, let's look at it. Alright. Okay, so number 1, please take away all the magazines from my locker. They are not his, hers, ours, and mine. Okay, so this one is pronoun. Okay, let's see, 3, 2, 2. Okay, so pronoun. Alright, just like this. See ya. Berapa ada banyak? Okay, never mind. Okay, so we have a pronoun. So pronoun kamu tahu lah kan? Pronoun ni apa dia? Pronoun ni ialah kata ganti nama diri. So which means you have a name of a person. So what you do is that you change the name with kata ganti nama diri. Okay, so this is not something new for you, but I will still revise. Takut ada yang lupa. I hope not. Okay, so for this we have 3 categories. Okay, the first category is yang singular, which is one. Okay, and then the second category that we have is yang many. I really hope you can see this, huh?
bit, zoom in a bit. And then the third one is the special ones. Okay, alright. When I say special, maksudnya apa dia, walaupun dia satu tapi kita guna macam ramai. Okay, that's what it means by special. Alright, so the first one kita ada dia untuk lelaki, dan kita ada dia untuk perempuan, dan kita ada dia untuk bukan manusia. Okay, Bella katakan tidak beri dia lah kan, dia dan dia je. Okay, so untuk dia lelaki, you know what is it? He. Dan untuk perempuan, she. Untuk bukan manusia, it. Alright. And then untuk many kita ada kami dengan mereka. Kalau kami, we. Kalau mereka, they. Alright. And then untuk the special ones kita ada saya, I. And kita ada awak ataupun kamu, which is you. Alright. So oh yeah, I suppose so. Insert one more on top. Insert the columns. Insert rows above. Okay. Nah, ada perbezaan dia sedikit lah. Okay. Dia kita dah pernah ajar itu yang dia ada kembar-kembar dia kan. Okay. Perkataan kembar dia yang sama maksud dengan dia, him, her, it juga, us, them, me and you. Okay. Alright, so ini dia punya kembar dia. Okay, ada kembar yang sama sebiji, ada kembar yang tak sama langsung, macam they dengan them ni. Maksud dia sama, tapi apakah perbezaan dia? Perbezaan dia ialah he duduk yang this row ni dia duduk sebelum kata kerja. He play. Okay, he plays, actually not play, he plays. Alright, he plays dot sama lah. Okay, ini pula okay, contohnya Ali plays Allah with him. So what happens here is yang di sebelah sini dia datang selepas kata kerja. Okay, yang ini datang sebelum kata kerja. So ini yang asas, yang kamu tahu yang asas lah. Yang ini bukan yang asas ni kan. Okay, ini yang dia punya the second variation. Okay, dia punya sepupu dia lah. Okay, kata ganti nama diri tapi untuk menunjukkan kepunyaan ataupun dia punya. So the first one untuk lelaki dia, okay, his. Untuk perempuan, her. And then ini it juga, its. And then our, kami punya. And then mereka pula dah. Mereka, dia. And saya, my. And then awak, your. Okay, so apa perbezaan dia? Let's insert another one on top. Okay, so ini punya, yang ni kepunyaan. Okay, ini biar lah, nanti kita dah tulis tu. Okay, so dia punya. So let's say kita ambil ambil my. Okay, so my pencil. Okay, here apa yang berlaku ialah my ni dia datang sebelum benda kepunyaan tersebut. Let's use what color? Let's use blue. Alright, so my pencil. So kalau dia punya pencil, his pencil untuk lelaki, her pencil, its pencil, our pencil, their pencil, my pencil, your pencil. Kat sini pula dia bukan punya, dia kepunyaan, ataupun dia erti kata lain, benda tu datang dulu barulah perkataan tu datang. So kalau his juga dia tidak berubah, her tambah s, hers, its tidak berubah, ours, theirs, mine and yours. Okay, pay attention because dalam soalan ni it might be a bit confusing. Okay, so let's say kepunyaan. So pencil tu kan, so the pencil are not mine. Okay, so kat sini apa yang berlaku ialah pencil tu datang dahulu, barulah disebut kepunyaan siapa. I just gave you the answer. Okay, never mind. Okay, I'm just gonna delete this. Are mine ataupun are not mine lah, tak kisahlah. Alright, so the pencil is not his, the pencil is not hers. The pencil is not mine. Sorry, bukan sorry, confused. Allah. Let me change this into black. Okay.
Pencil is not his, pencil is not hers, pencil is not the pencil is not ours. The pencil is its, the pencil is ours. Pencil theirs, mine and yours. Okay, so here what happens is dia ada perubahan untuk kepunyaan dengan punya. Okay, yang ini duduk selepas benda, yang ini duduk sebelum benda. So here in the question, I'm not going to go with yang selebihnya, yang variation lah. I'm not going to explain. Kalau kamu rasa kamu tak ingat, please go through my notes yang Captain dah bagi kamu, ataupun you can check my videos. I'm not so sure which video is it. Adalah salah satu video Captain dah buat tu, ada kisah about this. Okay, so here you say please take away all the magazines from Malacca. They are not. So dia kata ambil semua magazine tu. Benda tu sekarang ni ialah magazine. Okay, this is the barang sebenarnya. Okay, sini kau jangan tengok ni. Yang ini dia merujuk kepada locker, my locker. Okay, barang yang dia nak bincang sekarang ni ialah magazine. Please take away all the magazine, because magazine ni dirujuk balik dalam ayat ni dengan menggunakan they. Faham? They are not. So benda tu memang duduk kat depan. So bila kat belakang, istilah his, hers, ours ataupun mine. The question is which one? His pun boleh, betul juga. Dia ni kan, hers pun boleh, ours pun boleh, mine pun boleh. So which one is it? Which one is the correct one? Tengoklah kepada konteks ya, ayat di depan mengatakan ambil semua magazine daripada loker saya. Dia suruh ambil semua magazine daripada loker saya, maksudnya bukan saya pun. Mine lah. Okay, number 2. The bus had left. Okay, Ali was late for school. Kalau kamu tengok jawapan yang dia bagi, so, because, but, until. So, di sini it's clear that ini ialah soalan compound sentence. But ini conjunction lah. We call this conjunction. Bahasa Melayu kata hubung I don't know. I think so. Kata hubung itu Islam yang menggabungkan ayat lah. Okay. So you have to see which one yang sesuai, because apa yang, perkataan mana yang kena dengan hubungan antara dua ayat ni. Bas dah pergi, had left, bukan kiri Bas dah pergi. Ali was late for school. Ali lambat ke sekolah. Bas dah jalan, Ali lambat ke sekolah. So pilihlah yang mana yang sesuai. Jadi ke, kerana ke, tetapi ke, sehingga. And the best one is so. Okay, kalau kamu letak yang lain, dia tak kena. This one is not. This one is yang ini saja je bagi nak bagi pening kepala otak kau. Okay, number 3. Encik Anwar to work every morning. Drive, drives, drove, driving. So it's tenses. Okay, ini ialah tenses. So you need to have a very good knowledge about tenses. Okay, jangan lupa lah. Tenses is very important. Faham? Kalau kamu lupa tenses, salah nanti. Okay, alright. So yang kamu tahu ada present tense. Dan kamu tahu ada past tense. Kamu tahu ada future tense. Betul? Okay, ada 3 ni kan. Alright. So here untuk present tense, dia ada 2 sahaja bentuk, iaitu yang pertama, before that, what is present tense? Present tense ni selalu dan sekarang. Okay, aku dah pernah terangkan kenapa selalu dan sekarang. Sebenarnya dalam ayat biasa dia selalu okay. Dalam ayat biasa dia selalu, tapi bila dia jadi sekarang, dia present tense ni kita pakai untuk a lot of things. The first part is we use it, kebiasaannya kita pakai untuk benda yang berlaku selalu atau benda yang fakta. Okay, kita dah pernah terangkan alright, I hope you really remember this. Selalu ataupun fakta. And then bila dia jadi sekarang, bila kita gunakan dalam arahan. Faham? Dalam arahan, orang kata bangun, duduk, pergi sana, balik sini, get up, sit down, go there, come here, pick that. Yang tu semua present tense. Faham? Itu tak payah nak risau, yang tu semua dialog. Faham? Tapi bila kamu buat ayat, dia memang akan jadi selalu sahaja. Faham? Okay? Alright, so next one we have past tense. Past tense ni berlaku dahulu dan telah berlaku, tau. Faham? Telah berlaku ni maksudnya dah habis berlaku, benda tu dah siap, dah selesai. Okay? Future tense pula kita pakai untuk benda yang akan berlaku ataupun belum berlaku lagi. Benda tu hanya dalam
Remember this? Must remember this. Okay? Eja berlaku pun salah. Alright. So present tense dia datang dalam berapa bentuk? Ada dua bentuk sahaja. Satu ialah drive, ataupun I'm going to use that word and the other one is drives. Drive ni kita pakai bila orang dia ramai. Let's say we. So we drive. Okay. And then drives kita pakai untuk bila dia seorang. Ali drives. Okay. Let's change that to red. And there. And then you can see. So now I'm going to underline. Alright. So perubahan dia itu sahaja. Alright. Untuk past tense pula dia ada 3 bentuk. Dia tak ada syarat mengikut orang. Dia hanya ada 3 bentuk. 3 bentuk itu mengikut kepada jenis verb yang digunakan. Kalau ada setengah verb tu, contoh macam play, dia akan berubah kepada past tense menjadi played, iaitu tambah ed sahaja. Lepas tu ada pula verb yang berubah macam eat, dia terus berubah menjadi ate. Dan ada juga verb yang tidak berubah. Let's say put, dia tidak berubah. Okay. So pastikan kamu ingatlah. Macam mana nak tahu which verb berubah, which verb tak berubah, which verb tambah ed, tak ada cara lain untuk kamu. Okay. Future tense pula ialah bila benda tu akan berlaku. Bila akan berlaku, simple. Ambil je present tense yang bentuk ramai ni, jangan ubah apa-apa. Ini ni present tense yang ini kita panggil bentuk asal dia. Faham? Verb tu dalam bentuk asal. Jangan tambah ing juga dia. Patang betul kalau tambah ing. Okay. So let's say we have drive. Alright. So what you do is that you tambah ke depan will, ataupun you tambah ke depan shall. Okay, that's all. Itu sahaja. Tapi dia bersyarat, kalau kamu tambah will, kamu boleh pakai untuk semua orang. Tak kisah I ke you ke he ke she ke Ali ke Abu ke Lucy ke Sarah ke, tak kisah. But when it comes to shall, hanya boleh pakai untuk I dan we sahaja. And Captain dah pernah terangkan kenapa, betul? Sebab I dan shall ni beza. Dia beza will dengan shall ni sebenarnya dekat niat. Kalau will ni maksud dia akan membuat, kat sini akan memandu lah kan, drive, akan memandu. Shall ni pula akan cuba sedaya upaya untuk memandu. Maksudnya niat untuk shall ni dia lebih kuat, menyebabkan bila kita nak gunakan shall, kita kena gunakan bila kita tahu niat orang yang membuat tu kuat ataupun tidak. So hanya kita boleh tahu niat diri kita sahaja. Sebab tu I dengan we. Right? And then after that we have present continuous. Right? I'm just going to type this down because nanti dia akan pakai juga. And then kita lepas continuous, and then we have future continuous. Right? Balik tertinggal. Ayo. Alright. So untuk present continuous kita ada, how do you like this? Simple. Alright. So untuk present continuous, okay, continuous tu sedang berlaku. Alright, sedang berlaku. Jadi present continuous sedang berlaku sekarang. Alright, past continuous pula sedang berlaku dahulu. Future continuous akan sedang berlaku. Alright. Bentuk dia okay, nak faham, sedang berlaku sekarang, sedang berlaku dahulu, akan sedang berlaku. I'm not going to explain one by one. Kamu boleh faham kan? Continuous sedang berlaku. So benda tu dia ada dalam the format verb tu, dia dah terangkan dah. Alright, let's say kalau kita ambil drive. So bila kita kata sedang memandu, is driving. ing ni maksud dia sedang. Okay, I'm going to highlight this. Tak nak pakai color lain pula lah. Let's say we use orange. Oh, tak nampak. Let's say we use this one. Let's use blue. There we go. Okay, so all this continuous ni sebenarnya bermaksud sedang
Okay. Bagi yang rasa macam, alah Captain, dah terangkan banyak kali dah Captain. Yeah, I know. What do you expect? People still make mistakes. Okay. Alright. So we have driving. So driving ni masa dia sedang memandu. The question is kita nak letak sekarang. So sekarang ni dia datang dalam 3 bentuk. Satu ialah seorang. And kita ada wait. Kita ada untuk ramai. Dan kita ada untuk I. Pasal apa ada begitu. Okay. Alright. So let's okay. Alright. So is ni kita pakai untuk satu, dan A ni kita pakai untuk ramai, dan M ni kita pakai untuk I. Itu I ya, bukan L. Okay, just that the font is I, dia panjang itu je. Okay. Alright. So that is present continue. Past continuous, macam mana pula bentuk dia? I hope you remember. Cuba sebut dulu sebelum kita type. Sebut bebas seorang. I'm just gonna copy this here sebab senang nak pakai. So untuk past continuous it will be was driving. Untuk seorang, untuk ramai will be were driving. I hope you were correct. And then untuk I dia sama dengan satu was. For future continuous kita tengok atas. Sini ada will, drive, shall drive kan. So it's the same thing for will be driving. Untuk future continuous pun it's the same thing. Shall be driving. Cuma dia ada tambahan be je lah. Okay, dan ada ing belakang. And will kita pakai untuk semua, and shall kita pakai untuk I. There is no I dan we sahaja. Let's expand this a bit so that you can see. There you go. Right? Okay, easy peasy. Okay, now so the question is every morning. That's the clue. Every morning. So bila dia every morning, dia jadi present tense. So Intianwa is singular, seorang. So drives. Okay, number 4. Mimi spilled some milk on the tablecloth. The clue is actually spilled. What is the meaning of spilled? Spilled ni maksudnya tumpah. Okay. So bila kamu tumpah, dapat ni semua ly kita dah ajar kan. Ly ni ialah adverb. Bila ada L contoh macam calm ni tenang. Ada ly maksudnya dengan tenang. Dia membuat sesuatu dengan tenang. Careful maksudnya berhati-hati. Ly dengan berhati-hati. Patient tu sabar. Ly dengan bersabar. Accident, kemalangan. Ly dengan kemalangan. Tak logik kan? Tapi kamu faham kan, kemalangan ni maksudnya benda tu tak sengaja. Betul? Benda tu berlaku tak sengaja. Maaf jatuh ni. Ya. So accident is tak sengaja. So bila ada ly dengan tak sengaja. Tumpah susu kot. Clear lah. Accidentally. Number 5. Teacher must be very patient and knowledgeable person. Alright. Now, here, the question is a and the. Antara tiga tu lah kan. You know dengan n ni untuk satu, dan untuk bunyi bermula dengan bunyi vowel, consonant. N kita pakai untuk perkataan yang bermula dengan bunyi vowel, n satu. And then the kita boleh pakai untuk semua benda lah. Okay. Alright. And I also dah bagi tahu you yang the ni maksudnya itu. Yang kita pakai the untuk benda yang kita boleh tunjuk ataupun benda yang kita tahu yang mana satu. Itu the dengan n kita pakai untuk benda yang satu, dan kita tidak tahu yang mana satu. Maksudnya dengan n ni untuk benda yang tidak spesifik. The ni kita pakai untuk benda yang spesifik. Ini dah pernah ajar. I'm just explaining again. Kalau ada yang tak faham, let me know, message me. Okay. And kita dah pernah ajar. So sepatutnya adalah nota kamu. Tengok nota dulu ada tidak. So when we use dengan n, kita gunakan untuk benda yang general. Faham? General ni maksudnya secara umum. Okay, contoh dia macam bila ada orang minta kerusi, minta pen. Can you give me a pen? Bagi saya satu pen, sebatang pensel, sebatang pen. Maksudnya dia tak cakap pen yang mana satu. Dia minta je satu pen, mana-mana pen pun boleh.
Itu satu situasi. Satu lagi situasi bila kita buat ayat yang umum, contohnya macam seorang pelajar mestilah memakai seorang pelajar lelaki mestilah memakai uniform yang sesuai dan kemas ke sekolah. Ayat tu macam dia ayat peraturan kan. Ayat tu bila dia kata seorang pelajar lelaki, adakah dia bercakap tentang seorang je? Tak kan? Dia cakap tentang semua budak, betul? Semua budak, semua murid-murid lelaki. Tapi dia menggunakan seorang. Sebab apa? Dia cakap secara umum, betul? So it's the same thing with a. Faham? A dengan N ni sama juga. So bila kita kata a student must be, maksudnya dia cakap pasal seorang, tapi dia cakap secara umum. Kita tak bercakap budak itu, tak cakap itu. Nanti kalau budak tu seorang, dia ikut peraturan, yang lain tak ikut. Okay. So here number 5, the question is actually a general statement. Dia bercakap tentang seorang cikgu mestilah sangat bersabar dan berpengetahuan, knowledgeable person lah. So a dengan a teacher must be a very patient and knowledgeable person. Okay, hope this is clear, because this is easy question, you don't want you to make silly mistakes. Okay, number 6, you will become a better football player if you practice regularly dengan kerap. Regularly ni regular, kamu tahu regular maksudnya biasa ataupun normal ataupun kebiasaan. But when we put ly dengan biasa, maksudnya dengan normal lah, dengan selalu, faham? Benda tu jadi macam kebiasaan. So practice regularly, dia buat sampai benda tu jadi macam kebiasaan. Okay, as the saying goes, clear cut answer. Practice ada kat sini, so practice makes perfect. But let's look at the rest. Prevention is better than cure. Mengelakkan lebih baik daripada mengubati. You know this, right? I tak perlu nak terangkan. Macam sekarang ni, daripada kau sakit baru kau nak ambil ubat, baik kau elakkan diri kamu daripada kena sakit. Prevention is better than cure. Slow and steady wins the race. Perlahan dan fokus akan menang pertandingan. Learn to walk before you run. Belajar untuk berjalan sebelum berlari. Maksudnya sebelum kamu buat satu benda yang susah, buatlah benda yang mudah dulu. Belajar dulu macam mana nak buat benda yang mudah, lepas tu baru kamu upgrade diri kamu, buatlah benda yang susah. Now, benda ni, perumpamaan, all these proverb, okay, idioms or whatsoever, kamu jangan pening kepala sangat, faham? Dia tak susah nak faham. Sebab apa? Kamu kena faham dia punya apa maksud perkataan ni. Kalau kamu boleh faham, kamu boleh tengok dia ngam ke tidak dengan ayat di atas. Dia sebenarnya konteks dia ini je, faham? Dia kena ikut konteks. Contoh macam ni kan, slow and steady wins the race. Kalau kau bawa kereta perlahan-lahan masa kau tengah racing, mana kau nak menang? Kau takkan menang, faham? Tak logik. Tapi benda ini boleh diguna pakai mengikut kepada konteks situasi ataupun ayat yang bersesuaian, betul? Okay, so you have to see the question. Just find mana yang ngam lah. Okay. Number 7, it was sports day in my school. The school field Ruang Kosong beautifully decorated with colourful flags. Many parents came to their children. They clapped, cheered loudly. Okay, so this is a petikan, a small short text with 3 blanks. You have to find the correct answer. Clear cut information. It was sports day, which means this is something yang telah berlaku, something in the past. So mostly will be in past tense lah, mostly. But tolong jaga-jaga tengok pada ayat juga. Kadang-kadang walaupun cerita tu is in the past, ada setengah ayat, 1 ataupun 2 ayat di dalam cerita tersebut yang mungkin dalam present tense, mungkin dalam past tense, who knows, faham? Contoh macam dia cerita pasal perkara yang telah berlaku semalam. Tapi dalam cerita tu bila dia cakap pasal seorang watak ni, dia kata watak ni suka makan ayam. Bila watak tu suka makan ayam, benda tu present tense. Sebab dia suka, benda tu suka sampai bila-bila, betul? Itu benda yang present tense, fakta. So you cannot change that into past tense walaupun cerita dia past tense. I hope you understand what I'm talking about. And I pernah cakap benda ni dalam kelas. Please don't forget about that. Okay, let's look at the question. Okay, so the school field Ruang Kosong beautifully decorated with colourful flags. Let's look at the answer. Is, are, was, were. Clear. It is in the past, so it's either was ataupun were. But which one? Kat sini kita dah highlight was lah kan. Okay, kenapa was? Sebab school field. Talking about school field. School field ni satu je, faham? So singular, so was lah. Kalau school fields, ada banyak school field, were. Kalau itu dia kata pokok-pokok di
dihiasi dengan cantik, decorated, dihiasi. Pokok-pokok, ada banyak pokok. Trees, so you use were. Okay. Number 8, many parents came to their children watching, watches and watch. This one you know lah is wrong. Okay, but I think dalam soalan tu I dah betulkan ni, but memang dia bagi salah because it's supposed to be wrong lah. The clue is to. When you have to and then you have the verb, so to ni lepas dia mesti dah datang verb yang bentuk asal macam present tense. Yang ramai ni tak payah tambah apa-apa, S tak payah tambah ing, tak payah tambah, jangan ubah, jangan buat apa. D lah, watch. They clap, cheered loudly, and, but, because, although. Sama juga, gabungkan ayat. Clap, tepuk tangan. Cheered, bersorak loudly, and lah. Faham? Sebab dia dua benda yang memang mereka bertepuk tangan dan bersorak loudly dengan kuat. Okay, you know the meaning of this, right? And, but, because, although. Okay, let's look at 10. Jawapan yang sama erti, souvenirs. Now, bila you tengok soalan yang sama erti ni, tolong baca ayat tu, fahamkan perkataan tersebut di dalam ayat yang diberi. And then kalau rasa macam confused, cuba tengok jawapan tu ngam ke tidak dengan ayat tu. Faham? Sama erti ataupun tidak sama erti lah. Sebab kadang-kadang perkataan ni dia berubah maksud mengikut ayat. Faham? Souvenirs, bila kita kata souvenirs, maksudnya buah tangan, betul? So kalau macam kamu masuk pertandingan dan kamu dapat souvenirs, apa tu? Itu boleh kita kata sebagai anugerah. Boleh kita kata sebagai anugerah kalau lah digunakan dalam konteks tu. Souvenirs tu mungkin akan berubah maksud. Tapi dalam konteks ayat ni, souvenirs that my cousin bought from Langkawi are beautiful handmade handicrafts, handmade, beautiful from Langkawi. Maksudnya cousin dia pergi ke Langkawi untuk bercuti, balik telah membeli handicrafts, beautiful handmade handicrafts, barang craft tangan sebagai souvenir, sebagai buah tangan. So adakah dia menang pertandingan apa-apa? Tidak. So dia lebih macam hadiah lah. Alright, gifts, awards, anugerah, medal, pingat, kad. Dia bukan kad. Okay, so tengok kepada konteks soalan. Alright, pilih jawapan yang ejaan yang betul. Okay, so the answer is A. I'm not going to contemplate on that a lot. Okay, let's look here. Alright, so this is a very famous story. This is actually a children folk story, I think so. What's the one? I forget. Dia macam cerita Jack and Jill, Cinderella, something like that lah. Okay, shoemaker. I was in the shoemaker. Alright. So, okay. This one, there's a bit of a problem. For number 12, yeah. Once there was a shoemaker made shoes for Ali. Okay, now this one, kalau yang tahun 6 diorang dah belajar complex sentence. For year 5, kamu belajar tahun lepas kalau tak silap, tapi kamu tak belajar sebagai complex sentence. Kamu belajar yang ni, which, who, whom. Okay, I'm going to explain cara yang paling simple lah. Dalam ayat ni, kalau kamu tengok ayat ni kan, alright, kita gunakan benda ni bukan sebagai soalan, betul? Kita gunakan benda ni sebenarnya untuk menambah maklumat. Okay, alright. Kalau kamu gunakan sebagai soalan pun, the word is still the same lah. Alright, so kamu nak kena tahu dia punya fungsi dulu. Alright, so who ni kita pakai untuk, who ni maksud dia siapa, tapi who ni kita gunakan untuk orang yang membuat. Faham? Kalau dalam bentuk soalan, alright, contohnya who came here, siapa datang sini, betul? Kamu bertanya siapa yang buat ini. Okay, alright. Kalau whom pula, let's say whom, sebab whom ni maksud dia sama dengan ni, sama maksud dengan who, siapa juga. Tapi dia tidak bertanyakan siapa yang membuat, dia bertanyakan siapa yang orang ni membuat dengan siapa, orang ni membuat terhadap siapa. Faham? Dia tanya orang yang dapat perbuatan tu ataupun orang yang kena perbuatan tu. I give you example. Whom did Abu meet? Okay, di sini soalan ni dia tanya, dia tak tanya siapa yang berjumpa. Faham? Dia tanya
Ini sebenarnya kamu belajar ni masa kamu tahun 3 kalau tak silap. Dia tanya siapa Abu jumpa. Okey, dia bukan tanya siapa buat apa. Faham? Dia tanya Abu ni buat ni, jumpa ni siapa? Nampak? Sebenarnya soalan dia Abu meet whom. Okay, let's go down. Soalan dia boleh juga jadi Abu meet met whom. Okay, tak payah nak jangan risau pasal dia punya bentuk ayat apa pasal bawah tu meet. Kenapa atas tu met? Itu nanti I will explain to you. Okay. Alright. So here kalau kamu tengok dua ayat ni kan. Okay. Alright. Okay, kamu tengok dua ayat ni. Okay, ada perbezaan kan. Ini dia tanya Abu jumpa siapa. Betul. Dia bukan tanya siapa buat. Dia tak tanya langsung pasal siapa yang membuat. Yang ini pula dia tak yang ini pun sama juga. Dia tidak tanya siapa yang membuat. Dia tanya Abu ni jumpa siapa. Faham? Dia tak tanya langsung siapa buat apa. Yang ini dia tanya siapa buat apa. Faham? So kamu boleh dapat idea kan sekarang ni. Whom ni kita pakai untuk orang yang tidak membuat. Who ni kita pakai untuk orang yang membuat. Itu dia punya syarat dia. Faham? Sama ada dalam soalan ataupun dalam ayat biasa, who ni untuk orang yang membuat. Okey. Orang yang membuat. Whom ni untuk orang yang tidak membuat. Lepas tu kamu akan mula jadi confused bila Kapten bagi ayat macam ni. Ali played football. Okey, siapa yang membuat kat sini? Ali. So bila kamu nak tambah maklumat pasal Ali ataupun kamu nak tanya pasal Ali, siapa main bola, kamu pakai who. Betul. Kalau Kapten buat macam ni, Ali played football with Abu. Bila macam ni, kamu akan cakap, Ali main bola dengan Abu. Abu buat juga sebab dia main denganmu. So it's not like that. Faham? It's not like that. Di sini Ali yang bermain. Okay, Ali yang bermain. Abu ni dengan main. Memanglah dia main dengan. Faham? Tapi dia bukan orang utama dalam ayat. Ali ni duduk di belakang. Kalau kamu belajar dalam bahasa Melayu, Ali ni dikira sebagai subjek. Betul? Sebab Ali yang membuat. Abu ni dikira sebagai objek. Betul? Sebab Abu ni datang selepas kata kerja. Betul tak? Itulah syarat dia sebenarnya. So who ni kita pakai untuk subjek. Who ni kita pakai untuk objek. Okay. Kalau masih lagi ada yang confused, nanti kita akan buat video sebenarnya. Alright. Let me finish explaining first. Okay. Alright. So let's look at jawapan-jawapan lain. Okay, dia bagi which. Bagi which pula Okay, which ni. Okay, which ni maksud dia yang mana satu. Okay. Yang mana satu. Ini maksud which sebenarnya. Faham? Tapi kita pakai untuk apa? Kita tak pakai untuk orang sangat. Biasanya kita pakai untuk benda. Okay. Ataupun kadang-kadang pakai juga untuk orang sebenarnya. Never mind. Ingat je which ni maksud dia yang mana satu. Okay. And then kita ada apa lagi dia bagi dia? Whose. Okay. Captain tak bagi tahu semua, dia bagi tahu jawapan yang dia bagi saja. Whose ni siapa punya. Bukan siapa punya. Yalah siapa punya. Siapa punya. Okay. So contoh dia whose pencil is that? Siapa punya pensel tu? Okay. Ataupun kalau kita kata whose pencil apa, kalau dalam ayat biasa it become like I give you example ayat lah. Okay, Ali saw a book. Bukan. Ali saw, bukan a book. Ali saw Lily. Okay. Whose
book is missing. Okay, so dia kata kat sini ni dia tak tanya soalan Lily siapa punya buku. Dia memberitahu yang Lily ni dia punya buku hilang. Ali nampak Lily yang dia punya buku ni hilang. Okay, so this is an example of macam mana orang pakai whose dalam yang bukan soalan lah, bukan pakai dalam soalan. Never mind. Yang mana yang tak tahu lagi, tak apa nak clear up salah ada soalan tak pakai sebagai soalan. Mana yang dah tahu tu tak apa, biar. Okay, this is complex sentence. Mana yang tak tahu tu never mind, biar dulu. Yang ini tak penting. Yang penting kau tahu apa maksud setiap satu ni dan dia digunakan untuk apa. Alright, yang ini je kamu tahu sekarang. Alright, so here in the question here, once there was a shoemaker made shoes for a living. So sekarang ni the word yang datang sebelum ruang kosong ialah shoemaker. Right, now orang kan. Okay, so dia orang. So kita nak tahu orang ni adakah dia orang yang membuat ataupun orang yang tidak membuat. Okay, once there was a shoemaker, kat sini ada was a shoemaker made shoes for a living. Siapa yang membuat dalam ayat ni? Kalau kamu tengok, shoemaker tu lah yang membuat, faham? Because yang ini bukan membuat, yang ini yang membuat, made shoes for a living. Ada yang akan rasa confused sebab Captain ini kan dia punya verb. Was ni kan verb, so dia datang selepas verb. So kalau ikutkan ayat ni, dia tidak membuat apa. Yang ni dulu ada seorang shoemaker. Ini ayat dia. Ada yang confused. Actually no. Kalau kamu ingat yang Captain ajar buat ayat dulu, who, do, what, how, where, when. Remember that formula? Who, do, what, how, where, when. So kat belakang tu ada when. When ni masa dalam ayat tu, betul? Dan kadang-kadang masa tu kita akan ambil dan letak di hadapan. Alright, inilah ni. Ini masa dalam ayat tu sebenarnya. Faham? Ini ayat dia. Kalau kamu ambil ni letak di belakang, a shoemaker made shoes for a living once. Itu ayat dia sebenarnya. Cuma dia ambil masa tu, dia letakkan di hadapan. Faham? Kalau kamu tengok dalam cerita buku novel ke apa kan, dia macam once upon a time there was a handsome prince. Okay, kamu ayat tu sebenarnya bentuk dia adalah a handsome prince was there once. Nampak? Itu sebenarnya bentuk ayat dia yang sebenar. Dia ambil once upon a time tu, dia letakkan di hadapan sebab dia nak letak masa ke depan. Itu saja. Okay, so here shoemaker ni dialah subjek. Dialah yang membuat. Dia make shoes for a living. So orang yang membuat, clear lah, who. Okay, shoemaker who made shoes for a living. If you're still confused, let me know, message me, okay, WhatsApp me or something, and then I will explain to you. Or kalau ramai saya message nanti I will do a special video on that, ataupun I will teach you in classroom about that. The year 6 Captain dah ajar sebenarnya benda ni. The year 5 kamu sebenarnya belum belajar lagi about complex sentence, but I will teach you. Okay. Alright, one night a strange thing, ruang kosong, he felt tired and left a pair of boots half done on the table. Mana ni? Okay, 13 happening. Past tense kan, cerita ni kan cerita in the past, so past tense lah. Okay, one night, pada suatu malam, a strange thing happened, past tense. Alright, number 14, he felt tired and left a pair of boots half done on the table. The next morning when he woke up, the pair of boots was completed, was beautifully sewed. Okay, this one is very important. The next morning, esok paginya when he woke up, dia bangun, the pair of boots was completed. Boot itu sudah siap. Was beautifully sewed. Dijahit dengan cantik. And then dibagi kat sini, so if, but, and. So maksudnya dia nak kamu gabungkan. So bila gabungkan, tengoklah mana yang sesuai. So kamu tahu jika, if, kalau, but, tetapi, and, dan. Yang paling sesuai kat sini ialah and. Right? Okay, that night he hid under the door to see what happened. Two elves came in, sesuatu the window, masuk dalam the window. Kalau window tingkap, dia masuk macam mana? Adakah dia masuk dari tepi tingkap? Mana dia macam mana masuk dari tepi tingkap? Ada dinding. Adakah dia masuk melalui atas ataupun seberang tingkap? Tak logik. Adakah dia masuk menyeberangi tingkap tu? Tak kena kan? So true lah. Okay, melalui tingkap, pintu, gate, you masuk through sebab you tembus masuk. Walaupun benda tu sebenarnya kamu buka, tapi kamu lalu masuk benda tu. Alright, so we use
through the window and helped him to seal his shoes. They finished, he slipped out from the window and left. Alright. Okay, question 16 to 20. Alright, this is about Steve Jobs. I'm going to go very quick because it's been quite some time already. How long have I been recording? I have no... It's been quite some time. Okay, never mind. I'm going to finish it quickly. Steve Jobs is an American businessman, inventor. He's best known for the co-founder of Apple Incorporated. Businessman, inventor. Businessman, ahli perniagaan. Inventor, dia buat gadget lah. Okay. Co-founder. Founder ni pengasas. Co-founder, dia sama-sama mengasas. Mana ada orang lain mengasas dengan dia. He's known as the first few people to explore personal computer revolution. What is revolution? Revolusi. Maksudnya dia mulakan sesuatu benda yang baru. Okay, they introduce something. He's also famous for his pengaruh in the computer and electronic fields. Okay, field ni bukan padang, field ni adalah bidang. Faham? Takkanlah ada padang elektronik, tak logik. So when we say field, dia boleh jadi bidang juga. Ada dua maksud tau, bidang dan juga padang. Steve Jobs oversaw ni dia monitor. Okay, Steve Jobs oversaw the development of iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad. Tahu kan semua ni. These gadgets are now widely used around the world. He received a lot of awards. Okay, anugerah. Public recognition. Recognition is pengiktirafan. Public, orang awam. Maksudnya dia diiktiraf oleh orang awam for his contribution. Contribution ni sumbangan, bukan sumbangan duit, sumbangan usaha to the world of music and technology. Sumbangan dalam dunia muzik dan teknologi. Sadly, in 2003, Jobs was diagnosed with cancer. He fought the illness penyakit for almost 9 years. 2003 dia didiagnoskan, maksudnya dia disahkan menghidap kanser. Fought the illness, telah mengharungi. Fought ni lawan, past tense kepada fight tapi kau tak kau lawan penyakit kot. Cara nak lawan macam tumbuk penyakit. So kita kata mengharungi dalam Melayu. Fought the illness for almost 9 years, hampir 9 tahun before he died. Lepas tu dia meninggal. Most people were sad when he died because he was a visionary who transformed the face of technology. Visionary, apakah maksud visionary? Dia berasal dari perkataan vision. Vision ni maksud dia boleh nampak. Benda tak logik sebenarnya. Bukan vision yang dalam Avengers tak. Vision ni maksudnya dia ada bayangan. Dia nampak bayangan. Memanglah tak logik kan, tapi macam mana kita nak cakap orang yang visionary ni? Maksudnya sebab dia ada satu matlamat, dia ada satu ideologi, dia ada satu idea, benda yang dia nak perkenalkan, dia nak ubah pasal dunia ni. Macam dulu komputer ni mana ada personal komputer. Dulu komputer syarikat-syarikat je ada. Orang tak ada komputer rumah. Faham? So dia ada idea untuk buat komputer tu benda yang kita boleh ada dalam setiap rumah. So bayangan vision dia tu, okay, objektif yang dia nak dapat tu, dia menghasilkan, dia menjadikan bayangan tu sebagai reality. Itu kita panggil visionary. Alright, orang yang matlamat dia, bayangan tu dijadikan reality. Call him visionary. Who transformed the face of technology. People who use his product describe Jobs as the father of the digital revolution. His dad was a great obstacle. Okay. Alright, where was Steve Jobs born? Steve Jobs is an American businessman. So mestilah lahir kat Amerika. These are gadgets developed by Steve Jobs, except Big Mac. Tak payah tengok jawapan pun kau tahu. Big Mac ni kat McD, bukan Apple punya barang. Steve Jobs received awards for his contribution awards. Mana awards? Award. He received a lot of award, public recognition for his contribution to the world of music and technology. So music tak ada, teknologi ada. Yang lain salah. When did Steve Jobs die? Okay, this is a very interesting question. 2003 dia dapat cancer. 9 years dia mengharungi. Maksudnya jangan tambah. Kira daripada 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Kau tak nampak jari aku? Let me put it here. Okay, so 2003 1 tahun, 2004 2 tahun, 2005 1 lagi tahun, 2006 4 tahun, 2007 5 tahun, 2008 berapa? 6 tahun lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, 2009 7 tahun, 2010 8 tahun, 2011. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2011 lah. Okay, 2011 when Steve Jobs died. 2011 sebab dia mengharungi 9 tahun kan. 2004. Okay, from the passage we know that, okay, soalan ni baca semua, pastikan kamu nampak mana yang paling tepat. He was the co-founder of IBM. Salah. He was the co-founder of Apple Incorporated. He oversaw the development of useful machinery. Salah. He oversaw the development of iMac, iPod, ni. Dia tak bagi tahu benda ni yang dia bagi tahu ni. Adakah ini machine? Yes, this is a machine. But when we say useful machinery, kita bercakap pasal mesin yang berguna macam di kilang. Faham? So dia bukan development of useful machinery, dia development of technology. Okay? Development tu perkembangan. So perkembangan mesin-mesin. Salah ha. Perkembangan teknologi. Okay, salah. He fought the cancer for almost 9 years. Memang betul lah kan. Dia fought the cancer, the illness, the cancer lah, for almost 9 years. Okay, betul. Tapi baca yang lain bagi habis dulu. Pastikan ini betul-betul jawapan dia. He was infamous in music and technology. Okay, you have to understand what is the meaning of infamous. Infamous ni bukannya maksudnya tidak famous. Salah. Infamous ni maksudnya bila kita kata famous, terkenal. Betul. Contoh macam kita kata seorang ustaz tu dia terkenal. Okay, sebab dia banyak bagi ceramah yang bagus-bagus, dia banyak tolong orang. Okay, so maksudnya dia terkenal dengan benda yang baik. Faham? Bila kita terkenal, maksudnya biasanya terkenal benda yang baik. Ada pula seorang lagi ni, dia ni pembunuh. Dia terbunuh ramai orang. Contohnya kriminal. Dia terkenal juga. Tapi adakah dia terkenal dengan cara yang baik? Dia terkenal sebab benda yang tidak baik. So kriminal tu kita panggil infamous sebab dia terkenal sebab benda yang buruk. Ustaz tu kita panggil famous sebab dia terkenal sebab benda yang baik. Itu beza dia infamous dengan famous. So he was infamous in music and technology. Dia sangat terkenal sebab benda yang buruk. Salah. Okay, dia ni terkenal saja, terkenal sebab benda yang baik, bukan terkenal sebab benda yang tidak baik. So the answer is C. Okay, alright, that's all completed. We finished discussing this part. So I hope you are clear with everything. If you have a problem or whatsoever, please let me know. Message me or whatsoever. Ya Allah. Sorry, I'm tired actually. Okay, yeah. That's it. Wait for the next word, but I'm gonna give you a preview of what it is. Alright. Let's see. Oh my god, let me. Yeah, kalau sikit sini. Let's see what happens here. It should be. Just there we go. Alright, so yeah, this is the one. Captain akan suruh kamu buat benda ni. Nanti I'll give you a link. Okay, this one is a module from Sabah. Okay, this one was I have to credit this person using the video. Bukan. Okay, from Sekolah Perasaan Api Kota Kinabalu Sabah. And my friend is teaching in this school. I have a friend teaching in this school. Yeah. Alice Tongli Chang. This is a teacher in SK Api Kota Kinabalu. Right? Dia telah mengcompilkan a few of the modules daripada a few places from Redong, from Galus Seremban, Amajai Milang, dan semua di Melaka. So kita akan pakai benda ni nanti. Kamu tak boleh download benda ni. Okay. Tapi kamu akan buka buku ni nanti dan kamu akan buat kerja dalam ni lah. I'll give you. I'll tell you what to do. I akan inform you nanti dalam group. And then we will discuss this. Okay. Alright. It's quite nice actually. Malam-malam korang kat rumah pun buat dalam benda ni. So you cannot do here lah. You have to buat dekat dalam kertas or something. But you can still open this thing. Okay. Alright. Okay, I'm gonna stop right now. Tak ada bebel nanti kan phone network.
Okay, that's all for today. Thank you so much. Wait for my next video and my next tugasan. Right, kawan-kawan kamu yang masih lagi belum masuk dalam group, tolong bagi tahu orang, please masuk LMGC. I do not want you to go back to school blur as ever. Please don't do that. Alright. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Take care. Be safe.